Selamat siang Bapak Ibu Saudara semua. 主内弟兄姐妹们午安。 Saya membawa salam juga dari Majelis dan Jemaat GKI Palembang untuk Bapak Ibu sekalian. 我也代表我们寄港的这个知识和神仆们向大家问安。 Kita keluarga besar GKI 我们国语堂大家庭， dimanapun kita berada. 无论我们在哪里， Jadi dalam program GKI juga kita ada namanya tukar mimbar. 我们在国语堂有一个交流讲员的这个计划。 Jadi hari ini saya dari Palembang ketemu Bapak Ibu sekalian. 今天我在这里与大家相见。 Juga Gembala Bapak Ibu sekalian, Pendeta Arifin sekarang pelayanan di GKI Cimone. 我们的系牧师现在在基摩内的国语堂侍奉。 Nah Bapak Ibu juga selamat Paskah buat kita semua. 也恭贺大家复活节快乐。 Masih suasana Paskah tentunya ya Bapak Ibu sekalian ya. 当然，我们还在复活节的气氛中。 Nah tema kita adalah tema yang diberikan pada saya hari ini adalah hati yang gembira. 今天所给我的讲题就是喜乐的心， Ini hal yang penting buat seorang Kristen. 这对我们基督徒是一件重要的事。 Kalau kita boleh tahu dulu Bapak Ibu sekalian, kapan waktu kita yang paling gembira? 我要知道我们最喜乐的时候是什么时候。 Ada orang sampai cari tahu, kapan sih sebenarnya seorang itu paling gembira? 有的人甚至在寻找到底人在什么时候最喜乐的。 Ternyata Bapak Ibu sekalian, waktu yang paling gembira buat kehidupan kita adalah dikatakan paling banyak adalah pagi hari. 原来呢，我们最喜乐的时候呢，就是在早上的时候， Sekitar waktu sarapan. 在我们吃早餐的时 Nah 候。 setelah itu siang urusan begitu banyak. 因为中午我们有很多事要处理， Nah kadang-kadang kegembiraan kita makin berkurang. 我们的喜乐就越来越少了。 Malam udah habis. Berhasil. 晚上喜乐就没有了。 Lalu kemudian yang kedua, kapan kita paling gembira? 然后我们什么时候最喜乐呢？ Dikatakan juga adalah akhir pekan, jadi mungkin sekitar Jumat, Sabtu, Minggu lah 就 kira-kira ya. 就是在周末的时候，星期五、星期六或是星期日的时候。 Jadi kerja, wah menjelang waktunya mau istirahat minggu itu akhir pekan ya, paling gembira. 就是我们工作到了周末，我们要休息的时候，我们就是最喜乐的时候了。 Udah capek kerja, waktunya istirahat. 做工累了，就是我们休息的时候了。 Tapi kapan waktunya paling susah? 那么什么时候是最 Mau hari 困苦的 Senin, 时候呢？ mau hari Senin ya. 当然是星期一了。 Wah, kerjaan datang lagi. 哇，又在要工作了。 Lalu apa alasannya untuk orang gembira? 那么人喜乐的是什么理由？ Ada orang kata waktu uang banyak, 有的人说是因为钱多的时候， waktu kekayaan meningkat gitu ya. 当他的财产增加的时候， Tapi seringkali uang banyak setelah itu ya biasa aja. 有时候呢，钱多了，我们也觉得是一般而已。 Ada lagi juga gembira waktu bisa keliling dunia liburan. 有的人喜乐是因为他能够到处去环游世界， Pulang liburan capek, 旅游回来了就累了， lalu hidup biasa lagi. 然后又过平凡的生活了。 Ada lagi juga dengan gembira waktu jabatan naik. 有的人喜乐是因为他升级了， Setelah naik, stresnya juga nambah ya. 升级之后薪水当然也加了， Lalu gembiranya hilang juga. 但是薪水喜乐就没有了。 Ada juga anak muda dengan kapan paling gembira? 有的年轻人说什么时候最喜乐呢？ Waktu awal menikah. 就是在初婚的时候， Sampai dibilang bulan madu. 甚至在蜜月期， Kalau bisa tahun madu ya seterusnya ya. 如果那个是蜜月年更好。 Tapi ada yang baru 2-3 bulan mulai mikir, waduh salah kali ya menikah ya. 但是有的2-3个月后呢，觉得好像是嫁错了。 Jadi kegembiraan bisa berubah-ubah Bapak 所以 sekalian. 呢，我们的喜乐是会随时间的改变的。 Tapi bagi orang Kristen, 但是对基督徒来说， kapan waktunya kita gembira? 我们喜乐的时候是什么时候？ Kita ada gembiranya nggak Bapak sekalian? 我们有没有喜乐？ Jangan sampai jadi orang Kristen malah stres ya. 不要因为做基督徒反而很多的忧郁。 Apa alasan kita gembira? 我们喜乐的理由是什么？ Sebelumnya lupa gembira, sukacita, atau hatinya bergirang itu sama ya di Alkitab ya. 我们圣经所说的喜乐心里的喜乐都是一样的。 Nah, kapan waktunya orang Kristen gembira itu? Alasannya apa? 我们基督徒什么时候喜乐？是什么理由我们这样喜乐？ Alasan yang paling besar buat kita adalah karena kita punya Tuhan Yesus. 我们最大的理由呢，就是因为我们有主耶稣， Tuhan yang menyelamatkan kita. 主救了我们， Dan kita lebih gembira lagi 我们更喜乐的， karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang bangkit 因为我们相信有一位复活的主， dan hidup selamanya. 他永远的活着， Dan dia menyertai kita. 他与我们同在。 Itu nggak ada yang bisa menggambarkan menggantikan kegembiraan itu seharusnya. 没有
任何事能够代替这个喜乐的。 Maka hari ini sama kita belajar dari firman Tuhan yang kita mau belajar tentang bagaimana hati yang gembira saat kita tahu bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. 所以呢，今天我要教导大家，我们怎样当知道我们的主是复活的主的时候，我们如何来喜乐？ Kita baca firman Tuhan dari 3 bagian firman Tuhan. Yang 我们要读3处的经文。 pertama di Lukas 24 ayat 36 sampai 43. 第一是在路加福音的24章36到43节， Kita baca dulu bertanggapan Bapak Ibu ya. 我们以起应的方式来读。 Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Sambil berkata demikian, yang memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Mungkin Mandari dulu. 我们轮流方式来读呀。正说这话的时候，耶稣亲自站在他们当中，说：“愿你们平安。”他们却惊慌害怕，以为所看见的是魂。耶稣说：“你们为什么愁闷？你们为什么愁烦？为什么心里起疑念呢？你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看，魂无骨无肉，你们看我是有的。”说了这话，就把手和脚给他们看。他们正喜得不敢相信，并且稀奇。耶稣说：“你们这里有什么吃的没有？”他们便给他一片烧鱼，他接过来，在他面前吃了。 Lalu yang kedua, kita lihat dari Yohanes 14 ayat 27. 然后我们再看约翰福音的14章27节， Ini saya ajak kita baca sama-sama. 我们一起来读。 Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。 Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Ini adalah bagian paralel dengan bagian Lukas tadi. 最后我们看这个约翰福音21章的19到20节，这是跟刚才的路加福音是并行的。 Kita bertanggapan lagi. Saya mulai dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." 那就是7日的第1日晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安。”说了这话，就把手和肋旁指给他们看。门徒看见主，就喜乐了。耶稣又对他们说：“愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣了你们。” Sampai demikian bacaan firman Tuhan, berarti setiap orang baca firman Tuhan, merenungkan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. 我们读经到这里，读圣经在日常生活里面行出来的人是有福的人。 Bagian tadi kita baca sesuatu rangkaian, kalau Bapak Ibu perhatikan dari Paskah kita di tempat ini sampai hari ini, dari Lukas pasal 24. 刚才我们所读的经文，如果你们看下去，从复活直到我们读的今天的经文，
Karena saya udah cek Bapak Ibu sekalian ya di website ya Bapak Ibu dari Paskah Bapak Ibu sekalian ayatnya terus bersambung sampai yang hari ini Lukas 24. 因为我已经查过了，你从复活节开始到今天，你们这里所讲的经文都是一直连续下去的。 Maka Bapak Ibu saya mengajak kita kembali lihat sekilas dari sepanjang dari pertama di Paskah sampai hari ini. 所以呢，我想请大家来回顾一下，从复活节那天开始到现在。 Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan itu dikatakan semua adalah kisah di hari pertama minggu itu. 这里说呢，就是那主日的头一日。 Jadi kalau kita ingat Bapak Ibu sekalian dari hari Jumat Agung Tuhan disalibkan. 那么我们记得从这个受难节那天，主耶稣被钉死， Dia mati lalu dikuburkan. 他死了就被埋葬了。 Lalu hari ketiga 然后在第三天， dia bangkit. 他复活了。 Dan hari ketiga itu adalah hari pertama minggu itu. 那复活日呢，就是那主日的头一日，第一日。 Kalau sekarang sebetulnya hari Minggu gitu ya. 现在我们 Bapak-Ibu 说是星期日。 Kan kita peringati Jumat Agung, 当我们纪念这个受难节的时 lalu 候， terus bangkit kita rayakan Paskah hari Minggu. 主耶稣复活了，我们就在主日那日庆祝复活节。 Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di hari pertama minggu itu, 你们看，若是那主日的第一个日， itu hari yang sangat luar biasa. 那是很特别的。 Diawali dari pagi-pagi sekali, 从一早上， para wanita waktu itu, para ibu-ibu, 当时有几位妇女， ada Maria dan teman-temannya, 有玛利亚和她的朋友们， mereka datang ke kubur Tuhan Yesus. 他们来到主耶稣的坟墓。 Mereka pikir mereka mau membawa rempah-rempah, minyaki rempah-rempah mayat Tuhan Yesus. 他们要用香料来熏主耶稣基督的尸体。 Singkat cerita, waktu mereka sampai di kuburan itu, 长话短说，他们来到了这个坟墓前， ternyata batu penutup kuburan itu terguling, sudah terbuka. 那个封住坟墓的那个石头已经被挪开了。 Waktu mereka masuk ke dalam, 当他们进到里面的时候， ternyata mayat Tuhan Yesus sudah nggak ada. 主耶稣的尸体已经没有了。 Tapi di situ dikatakan ada malaikat berdiri di situ. 但是圣经说那里有天使站着。 Lalu malaikat memberitahukan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? 然后呢，天使就说：“你们为什么在死人中找活人呢？” Dan kalau Bapak Ibu bandingkan kemudian juga para ibu-ibu, kalau Bapak Ibu bandingkan di Injil Yohanes, 如果你们从约翰福音所记载的来比 ternyata 较， juga ada Maria Magdalena yang kemudian juga bertemu dengan Tuhan Yesus saat itu. 有一个叫做莫大拉的玛利亚，她遇见了耶稣， Jadi bukan cuma malaikat yang ketemu, 不只是遇到天使， tapi ada juga yang langsung bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. 有的也是直接遇见了复活的主耶稣。 Lalu singkat cerita mereka buru-buru pulang, 然后他们就赶快的回去， beritahu pada murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya, 告诉耶稣其他的门徒， kepada para rasul. 就是告诉使徒们。 Tapi kemudian rasul katakan, mereka bilang ini kayaknya omong kosong. 然后呢，使徒们说这好像是在说谎话， Dan mereka tidak percaya. 他们不相信。 Tapi satu hal yang Bapak Ibu bisa dapat adalah para wanita itu pulang menceritakan bahwa Yesus bangkit. 但是有一件事我们要记住的，就是这些妇女们呢，她们回去告诉门徒， Walaupun mereka para rasul tidak percaya. 虽然使徒们不相信。 Lalu berikutnya kemudian hari itu ternyata juga Petrus waktu dengar kabar itu, 然后就在那天，当彼得听到这个消息的时候， dia tidak percaya. 他也不相信， Tapi dia berlari ke kuburan itu. 但是他跑到坟墓那里 Waktu 去。 lihat kuburan kosong, 当坟墓是空的， lalu dia pergi dan berpikir dalam hatinya dia bingung, gimana ya kuburan kok bisa 然后 kosong? 呢，他就走了。他心里在想，为什么这个坟墓会空呢？ Karena Bapak Ibu kalau kita belajar latar belakangnya, nggak mungkin kuburan itu bisa kosong. 因为如果我们研究它的背景呢，不可能这个坟墓是空 Siapa 的。 yang berani buka batu itu? 谁敢来开这个落开这个石 Karena ada 头呢？ prajurit Romawi menjaga. 有罗马的兵丁在那里 Dan 看 mereka 顾。 itu menjaganya sangat disiplin. Kalau mereka gagal, mereka akan dihukum mati oleh Romawi. 因为他们很严格的守住，如果有什么事情发生，他们会被惩罚的。 Nah, saat Petrus kebingungan itulah, 就在彼得不知道要怎样的时候，
Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia. 主耶稣也向他显现了。 Dan itu juga di Korintus pun dituliskan seperti itu. 在哥林多书里面也这样写的。 Tapi Alkitab tidak mencatat detailnya bagaimana waktu Petrus ketemu Tuhan Yesus seperti apa. 但是圣经没有记载彼得遇见主耶稣时候详细的情况是怎 Bahkan 样。 kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, Petrus tidak pernah ceritakan itu kepada muridnya yaitu Markus. 所以呢，如果我们看圣经呢，彼得没有向他的门徒说过。 Kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, kita tahu Markus itu adalah murid Petrus. 如果我们研究圣经的话，我们知道马可就是彼得的门徒。 Jadi banyak cerita yang detail dari Petrus itu diceritakan di Injil Markus. 彼得呢有很多详细的事情呢，他都向马可说了。 Tapi Petrus nggak pernah cerita sama Markus. 但是彼得未曾向马可说过这 Tapi dia 事， hanya cerita pada murid-murid bahwa dia betul bertemu dengan Tuhan 他 Yesus. 只是跟门徒们说，他真的遇见了主。 Dan itu mungkin sangat pribadi. 这可能是一个很私人的事情。 Bapak Ibu tentu ingat Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus. 我们知道彼得3次否认主， Dia udah rasa bagaimana gitu ya, rasa bersalah. 他知道觉得很内疚， Maka waktu Tuhan menampakkan diri pada dia, 所以当主向他显现的时候， pasti saya yakin Petrus pasti minta ampun sama Tuhan Yesus. 我相信彼得一定向主求饶了， Dan Tuhan mengampuni Petrus. 主也饶恕了他。 Bapak Ibu bisa ingat sebelum Tuhan akan ditangkap waktu itu, 我们还记得当主被抓的时候， Tuhan pernah mengatakan pada Petrus, 他曾经对彼得 kamu 说 akan menyangkal aku 3 kali. 你要3次否认我。 Tapi Tuhan katakan, aku sudah berdoa untuk kamu, 主也对他说，我已经为你祷告了， supaya iman kamu jangan gugur. 使你的信心不至于失去。 Dan nanti kalau kamu sudah insaf, 当你悔改之后， kamu kuatkan saudara-saudaramu. 你要去兼顾你的弟兄们。 Maka saya yakin saat itulah dalam pertemuan itulah Petrus insaf kembali. 所以在这次的会面中呢，我相信彼得是悔改了， Maka kemudian dia menceritakan pada murid-murid 所以他才告诉门徒们， bahwa Tuhan sungguh bangkit. 主真的复活了， Bahkan Tuhan yang mengampuni dia. 所以主才饶恕他。 Lalu kemudian berlanjut lagi ke khotbah minggu lalu, Bapak Ibu sekalian. 然后呢，我们又再到上周的上主日的这个讲道中， Ada 2 orang yang perjalanan ke Emmaus. 有2个人要到以马忤斯去， Dalam perjalanan itu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. 在半途中他们遇见了复活的耶稣。 Dan saat mereka makan, 当他们在吃的时候， mereka baru ingat cara Tuhan waktu itu waktu memecahkan roti. 他们看到主耶稣擘饼的时候，他们才想起是 Dan 主， mereka baru sadar, ini Tuhan Yesus. 他们才醒悟过来，这就是主耶稣。 Dan saat itu juga begitu mereka sadar, tadi ternyata Tuhan Yesus yang bersama mereka di perjalanan. 那时他们才醒悟过来，原来一路上是主与他们同在的。 Maka malam itu juga, 所以就在当晚， itu kemarin udah sore ya mau malam, mereka langsung pulang. 他们就立刻的又跑回 Kasih tahu pada murid-murid. 去告诉其他的门徒， Dan mereka ceritakan apa yang terjadi. 他们说了所发生的事 Dan 情。 mereka katakan, iya tadi di perjalanan baru sadar waktu ngobrol sama Tuhan Yesus. 他们告诉门徒们说，当他们在与主耶稣讲话的时候， Hati mereka begitu berkobar-kobar. 他们的心是如何的火热， Dan mereka akhirnya ngerti firman Tuhan. 他们也到最后也明白了主的话语， Mereka ceritakan. 他们也告诉了其他门 Jadi 徒 Bapak sekalian ada di hari pertama itu, 所以在那第7日的头1日， pagi hari kepada perempuan-perempuan, 早上他向妇女们显现， lalu kepada Simon, 然后向西门彼得， lalu kemudian kepada 2 orang yang perjalanan di Emmaus. 然后向2个要到以马忤斯去的门 Malam 徒。 itu mereka lagi berkumpul. 在那天晚上，他们还在聚合 Waktu 的时候， murid-murid berkumpul. 当门徒们聚合在一起的时候， Yohanes tadi mengatakan itu di ruangan yang tertutup, terkunci. 圣经告诉我们，他们是关着门的， Jadi bukan ruangan terbuka tapi tertutup dan dikunci. 他们是在一个室内，而且是门关起来的地 Karena 方， mereka takut kepada para pemuka pemimpin Yahudi. 因为他们怕犹太人的领袖。 Lagi mereka cerita kisah sepanjang hari itu. 然后他们也在讨论当天所发生的一切事情。 Kita mengatakan tiba-tiba Tuhan berdiri di tengah mereka. 圣经说，突然间耶稣就在他们中间 Dan 了。 Tuhan menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu. 耶稣向他们打招呼说：“愿你们平安。 Kalau Bapak Ibu kita tahu damai sejahtera itu adalah kata salam kayak shalom gitu ya, 我 salam. 们知道这个“愿你们平安”这句话呢，其实是问候的话语。
Tapi nanti kita akan lihat kalau Tuhan mengatakan damai sejahtera bukan cuma salam basa-basi, tapi betul-betul salam damai sejahtera dari Dia. 若主耶稣说愿你们平安啊，这不是一种口禅语而已，他是真正的愿他们平安的， Damai sejahtera bagi kamu. 愿你们平安。 Nah, dalam pertemuan itu hanya ada 10 murid. 在那个聚会中呢，只有10个门徒， Karena Yohanes menuliskan, dikatakan waktu itu Thomas tidak ikut di situ. 因为约翰福音写说，当时呢多马没有在场。 Kita nggak tahu apakah Thomas itu lagi keluar ada urusan lain 我们不知道多马是因为有事出去吗？ atau beli makanan 去买吃的东 atau 西吗？ mungkin dia jaga-jaga dari kejauhan 或者是从远处看守 karena 着？ murid-murid lagi ketakutan kan 因 ya. 为门徒们正在害怕中。 Tapi kita nggak tahu gimana ceritanya. Saat itu dikatakan ternyata hanya 10 murid 但是我们不知道怎样，只知道当时只有10个门徒在场。 dan minggu depan baru Thomas baru ketemu Tuhan. 在下一个主日，主才遇见了多马。 Tapi malam itu 但是在那天晚上， waktu Tuhan hadir di situ, 当主在那里的时候， mereka terkejut dan ketakutan 他们惊慌而且很害怕， karena mereka pikir mereka melihat hantu, 因为他们以为看到鬼了， hantu atau penampakan roh gitu ya. 或者是有灵魂向他们显现了。 Karena waktu itu orang Yahudi juga tahu ada seperti itu 因为 bahwasanya. 当时的犹太人也有这种的迷信。 Mungkin Bapak Ibu juga tahu ya kayak roh gitu ya yang ya penampakan gitu ya. 你们知道有时候也是有一些灵魂的显现。 Lalu saat itu dikatakan Tuhan menyapa mereka. 然后呢，说主向他们打招呼。 Kenapa kamu terkejut? 为什么你们惧怕呢？ Kenapa ada timbul keraguan di dalam hati kamu? 为什么你们心中有疑念呢？ Karena waktu mereka lagi ngobrol-ngobrol itu, 因为在他们谈论中， Tuhan tahu-tahu ada di tengah mereka. 主出现在他们当中。 Ya tentu mereka kaget, Bapak Ibu wajar 当然， ya. 他们吓了一跳。 Tapi waktu Tuhan tanya mereka juga Tuhan tanya nggak salah, Bapak Ibu sekalian. 但是主问他的时候，也是这样问他的时候也是没错的， Karena dari pagi sudah diingetin, 因为从早上都已经提醒他们 bahwa 了， Yesus bangkit. 主已经复活了。 Para perempuan cerita melihat malaikat. 这些妇女们已经告诉他们了。 Maria Magdalena ketemu Tuhan Yesus. 莫大拉的玛利亚已经遇见耶稣了， Simon Petrus ketemu Tuhan Yesus. 西门彼得也遇见了耶稣， Dua orang yang tadi perjalanan ke Emmaus juga ketemu Tuhan Yesus. 2个要到以马五斯去的门徒也遇见了耶稣。 Sekarang Tuhan ada di situ. 现在主在他们当中了， Kok bingung gitu ya? 他们为什么还不知道要怎样 Kok 呢？ tetap tidak percaya? 他们还是不相信呢？ Lebih lagi Bapak Ibu kalau mereka ingat orang yang dari Emmaus itu cerita kan Tuhan ceritakan tentang firman Tuhan kan ya. 特别是当那个要去以马乌斯2个门徒讲到主耶稣怎样向他们解释 Mereka 圣 pasti 经， cerita pada murid-murid, iya tadi Tuhan cerita tentang tentang dia dari firman Tuhan. 他们当然向门徒们说了主耶稣怎样向他们解释关于弥赛亚的圣经的预言。 Apalagi murid-murid ingat Tuhan pernah mengatakan berkali-kali bukan satu kali. 更何况主耶稣已经历次的提醒门徒，不只是一次。 Mungkin 4-5 kali Tuhan pernah mengatakan aku akan ditangkap mati. 主耶稣已经有4、5次告诉他们说，他要被抓，然后被处死， Dia akan disalibkan. 他被钉十字架。 Tapi dia berkali-kali dia mengatakan juga pada hari ketiga aku akan 主 bangkit. 耶稣也清楚告诉他们，第3天他要复活。 Harusnya murid-murid hitung hari ketiga nih hari ini. 门徒们应该会算到第3天就是那天了 Dan。dia sudah mengatakan dia akan bangkit. 主耶稣已经说他要复活， Kok murid-murid tetap nggak percaya? 为什么门徒们还不信呢？ Nah, tetap ragu-ragu dalam hati. 他们心里还是有疑念， Maka kemudian Tuhan menunjukkan lagi kepada mereka. 所以主再次的指给他们看， Lihat tanganku dan kakiku. 你看我的手，看我的脚， Ini aku. 这就是我。 Lalu rabalah aku dan lihatlah. 你们要摸，你们要看， Karena dikatakan kalau hantu dikatakan tidak ada daging dan tulang. 因为若是鬼魂啊，是没有骨头、没有肉的。 Bapak Ibu mereka kalau kita lihat sesuatu kan pakai panca indera ya. 我们看都是用我们的眼睛来看的， Mereka bisa lihat ini Tuhan Yesus. 他们可以看主耶稣， Lalu mereka bisa dengar suaranya. 他们可以听他的声音。 Tapi sekarang Tuhan katakan kamu rabaklah. 现在主耶稣说，你们可以摸， Ini tanganku, 这是我的手， ini kakiku, 这是我的脚， ini lambungku. 这是我的肋旁， Bisa dipegang. 可以摸的。 Ya dan kalau hantu itu tembus Bapak sekalian ya. 如果是鬼呢，那是摸不着的， Pasti nggak bisa dipegang. 当然是摸不着的。 Tapi Tuhan katakan ini aku, kamu pegang coba. 主说这是我，你们可以摸的， Ini aku. 这是我。
Nah, saat seperti itu dikatakan, 在那个时候， dikatakan mereka belum percaya, 他们还是不信， tapi mereka karena girang dan masih heran. 因为他们还在喜乐中， Jadi di situ perasaannya campur bahwasanya. 他们是悲喜交集的情况 Satu 中。 senang, oh iya benar ini Tuhan ternyata. 一方面他们喜乐，因为真的是主； Tapi sisi yang lain masih ragu-ragu, ini Tuhan bukan ya? 但是一方面他们还是在疑惑，这是真的是主吗？ Ini mimpi bukan gitu. 这是梦吗？它是真的吗？ Karena mereka senang Tuhan bangkit, 因为他们高兴主复活了， tapi rasanya agak nggak mungkin ya 但是 gitu. 又觉得好像是不可能， Tetap ada kebimbangan, 他们心里还是有一些疑惑， tetap ada kebingungan. 还是有一些的不信。 Tapi kemudian Tuhan tambahkan lagi. 然后主再加上说 Nah, dia kata, apakah kamu punya makanan di sini?：“ 你们这里有吃的吗 Lalu mereka bilang, ada. Mereka bawa sepotong ikan bakar.？” 他们呢说有，就拿一片这个烧鱼给他。 Kalau terjemahan Alkitab sebelumnya disebutnya ikan goreng, bahwasanya ya. 圣经说是应该是炸鱼。 Jadi Bapak Ibu keluar sedikit dulu. Alkitab kita itu sekarang ada cetakan baru, namanya terjemahan baru kedua. 现在我们有新一本的圣经， Karena terjemahan pertama itu dari tahun 70-an, itu 50 tahun sudah kita pakai Alkitab 因 kita. 为旧一本的呢，从1974年代翻译的，到现在已经50 Jadi 年 ada 了。 beberapa istilah yang susah, kemudian sekarang diperjelas, jadi kita lebih gampang ngertinya ya. 有一些比较难明白的名词呢，现在被更明朗化了，所以如果我们看新一本会比较清 Nah, 楚。 Alkitab baru kita bilang sepotong ikan bakar. 新一本的圣经说是一片烧鱼， Memang lebih benar sih ikan bakar atau ikan panggang ya. 更应该正确的是烧鱼才对 Kalau。dulu susah gorengnya kali ya. 以前当然没有去煎的鱼。 Lalu dikatakan, lalu kemudian Tuhan ambil sepotong ikan itu lalu dikatakan memakannya di depan mereka. 然后主就拿一块来在他们面前吃给他们看。 Pasti saya yakin Tuhan gak langsung ambil, langsung ditelan ya. 当然主不是拿来就吞下去， Ikan ada durinya ya. 这个鱼会有刺的。 Tuhan makan ikan pelan-pelan depan mereka. 主慢慢的在他们的面前吃那片鱼， Dan mereka bisa lihat, ingat cara Tuhan makan kayak apa kan ya. 他们也能够看到主是怎样吃的。 Kan murid Tuhan banyak kan nelayan, udah sering makan ikan itu biasa. 门徒们都是捕鱼人，他们吃鱼是平常的事。 Bapak Ibu kalau makan ikan lain-lain caranya ya. 我们吃鱼，个人有个人的吃法， Mereka bisa ingat ini cara Tuhan makan. 他们会记得这是主吃鱼的方法。 Dan saya yakin waktu sambil makan pasti Tuhan dengan tenang sambil ngomong cerita ke mereka. 当然主会一边吃一边跟他们说话，很轻松的。 Dan mereka bisa lihat ikannya Tuhan pegang, 他们也可以看到主拿着那个鱼， nggak jatuh kan. 没有掉下， Lalu Tuhan makan. 然后主吃了， Waktu Tuhan makan hilang kan ikannya ya. 主 Ditelan. 吃了鱼就没了， Tinggal sisa tulangnya ya. 剩下他的鱼骨。 Nah, kira-kira seperti itu. 大概情况就是 Jadi 这 mereka 样。 makin jelas. Betul Tuhan bangkit. 那么就更清楚了，主是复活的主， Betul Tuhan hidup. 主是活着的主。 Dan sekarang dia ada di depan saya. 现在他在我面前了， Nah, maka mereka begitu senang sekali, begitu sukacita 他 Tuhan 们 bangkit. 就很高兴、很喜乐了。 Sehingga kalau Bapak Ibu singkat cerita Bapak Ibu baca sampai Lukas terakhir dikatakan dari tadi mereka bergirang. 如果你们继续读下去，看路加福音，说他们喜乐了， Mereka bersukacita. 他们很喜乐。 Di ujung kitab Lukas katakan mereka sangat bersukacita. 到最后路加说他们很喜乐， Jadi 非常的喜 sukacitanya 乐。 begitu besar 他们的喜乐是何等的大， karena mereka tahu Tuhan sudah bangkit. 因为他们知道主复活了。 Dan itu menjadi satu sukacita yang menjadi hati yang gembira dalam perjalanan murid-murid seterusnya. 这就是他们以喜乐的心来继续走下去。 Maka Bapak Ibu hari ini kalau kita mau belajar hati yang gembira, 如果今天我们有喜乐的心， kita ya orang Kristen, kenapa hati kita gembira? 我们做基督徒，我们有喜乐的心， Ada dua hal Bapak Ibu. 有两个原因。 Secara singkat yang pertama kita melihat adalah karena Tuhan ini sungguh-sungguh bangkit dan hidup. 第一个原因就是因为主真的是复活了，而且活着。 Dari kesedihan 从悲伤中， karena mereka melihat Tuhan yang mereka kasihi mati di atas kayu salib. 因为他们看到他们所爱的主死在十字架上， Lalu ketakutan 然后惧怕， karena mereka melihat, wah masa depan bagaimana? 他们不知道他们的前途要如何， Lalu kemudian mereka kebingungan 然后他们不知道要怎样做， karena Tuhan bangkit apa enggak? 因为主是真的复活了吗？
Mereka ragu-ragu, bimbang, 他们还在疑惑中，他们不知道要怎样信不信。 tapi akhirnya mereka bisa percaya. 但是最后他们还是信了， Tuhan sungguh-sungguh bangkit. 主真的是复活了。 Nah, sekarang hati yang gembira. 现在他们的心就有喜乐了。 Bapak Ibu, kalau kita jadi murid-murid saat itu, 如果我们是当时的门徒， mungkin kita juga sama ya Bapak 我们 Ibu 可 ya. 能有同样的感 Mungkin 受， kita bisa menyelami itulah kira-kira perasaan murid-murid saat 哎 itu. 所以我们可以体会当时门徒们的心情是怎样。 Dari mereka mendengarkan cerita-cerita 从他们这些故事， yang terus bersambung tadi kan, dari Eh, pagi sampai itu- malam hari. 继续从早到晚一直连续下去的， Sepanjang hari Tuhan berkali-kali menampakkan diri bahwa dia bangkit. 一直当中呢，主有历次的向他们显现， Dia tunjukkan dirinya bahwa dia bangkit. 他向他们显现，说他是复活的。 Dan kita tahu kemudian Tuhan yang tunjukkan langsung pada mereka. 我们也知道，最后主自己指给他们看。 Bapak Ibu, kadang-kala orang berusaha mencari, membuktikan Tuhan itu betul-betul bangkit, enggak. 有时候人会一直在寻找主真的复活的证据， Tapi Alkitab justru tunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang datang tunjukkan bahwa dia bangkit. 但是圣经却告诉我们，主是自己来献给他们看的。 Dan jelas Alkitab ceritakan pada kita. 圣经也清楚的告诉我们， Itu bukan mimpi. 这不是梦， Dia benar-benar bangkit. 他真的复活了， Dia bukan hantu. 他不是鬼， Bukan suatu seperti bayangan yang tembus. 不是一个看得见的影， Tapi dia sungguh-sungguh bangkit 他真的是复活了， dengan tubuh yang baru, 一个新的身体， tapi ada daging dan tulangnya. 还有骨还有肉在的身体， Dia bisa makan. 他可以吃。 Juga kita bisa melihat di situ katakan makanan dia bisa makan dengan habisin makanannya. 他能够把他所吃的东西都吃完了， Itu bukan halusinasi. 这不是一种幻想。 Halusinasi tahu ya, kayak orang melihat-lihat tapi padahal nggak ada gitu 哎， ya. 幻想就是我们看，其实那是个是没有的。 Dia benar-benar bangkit. 他真的复活了， Mereka lihat sendiri, 他们自己看到的， maka hati mereka begitu bersuka cita. 所以他们的心就喜乐了。 Maka hari ini juga kalau kita baca kisah ini, 所以今天我们如果看这个故事， apakah saudara juga percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh bangkit? 你们真的相信主复活了吗？ Salah satunya, 其中的一个， Bapak Ibu, kita sadar nggak kenapa kita kebaktian hari Minggu? 你们知道吗？为什么我们要在今日做礼拜呢？ Dulu bangsa Yahudi mereka beribadah itu hari Sabat, itu hari Sabtu. 以前犹太人他们的机会是在安息日，就是星期六的。 Tapi kemudian para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, 然后呢，主耶稣的门徒就是使徒 yang sudah 们， menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, 他们看到主复活的， mereka biasa berkumpul beribadah hari pertama. 他们就在第7日的头一日，他们集合来 Hari 敬拜 pertama。minggu itu. 他 setiap 们 minggu. 就是第7日中的第1日来敬拜。 Nah, hari pertama itu adalah hari Minggu. 那么7日的头一日呢，就是 Dengan 星期日。 dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, 换句话说， setiap hari Minggu 每一个主日， kita merayakan kebangkitan Tuhan 我们 Yesus. 都是在纪念主的复活。 Mulai dari Paskah pertama, 从第一次主复活开始， kita rayakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh bangkit. 我们庆祝他真的复活了。 Maka setiap hari Minggu 所以每一个主日， kita merayakan kebangkitan Tuhan 我们 Yesus. 都是在纪念主的复活。 Kalau kita tahu seperti itu, 如果我们知道这样， Bapak Ibu kita kalau ke gereja gembira atau enggak? 我们要来教会的时候，我们有喜乐的心吗？ Atau kalau udah ketemu hari Sabtu, 或者是我们星期六见面了， besok Minggu lagi. 明天又要礼拜了， Atau Bapak Ibu senang, 或者是你们高兴， wah besok hari Minggu. 明天是主日，是星期日， Saya ingat kembali bahwa Tuhan saya bangkit. 我记起了我的主复活的日子， Maka dengan sukacita kita datang ke gereja. 我们就喜喜乐乐的来到教 Kalau 会。 kita tidak sakit, 我们没有病， tidak ada halangan, 我们没有什么拦阻 saya 的 akan 事， datang ke rumah Tuhan. 我要来到主的店里， Bersukacita, 我要那里喜乐， bergembira. 我要高兴， Karena saya mau merayakan bahwa Tuhan saya bangkit. 因为我要欢庆我的主已经复活了。 Bahwa Tuhan Yesus yang mengasihi saya itu, dia yang sudah mati itu sekarang dia bangkit. 爱我的主他死了，但他却复活了。 Kalau kita sadar seperti itu, 如果我们有这样的醒悟， waktu kita melayani, 当我们侍奉的时候， kita datang dengan penuh sukacita juga. 我们也是以喜乐的心来侍奉的， Karena Tuhan saya bangkit. 因为我的主复活了 Saya，melayani Tuhan 我侍奉的主 dengan penuh sukacita. 是以喜乐的心来侍奉的。 Datang ke gereja. 我来教会，
Waktu kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman, 我们与族内弟兄姐妹们相遇的时候， kita merayakan Tuhan yang bangkit, 我们是在欢庆主的复活， hati yang gembira. 我们的心就喜乐。 Nah, seringkali Bapak Ibu sekalian, 常常呢， setelah kita merayakan Paskah 当我们在庆祝复活节 atau 的时 perayaan 候， sukacita, 我们的喜乐的心来庆祝。 minggu kedua mulai biasa lagi, 在下个主日我们就平 tiga 常 biasa 了。 lagi. 在下一个主日就又更平常了。 Lupa Tuhan sudah bangkit. 我们忘记主是复活的主， Harusnya Bapak Ibu sekalian, kita terus ingat. 我们应该继续的纪念下去。 Jadi itu bisa saling ingatin ya. 我们可以彼此提醒， Hari Minggu, 主日的时候， kita 星期日 merayakan 主 Tuhan 日的 yang 时候， bangkit. 我们是在纪念主的复 Maka 活， dengan penuh sukacita kita datang ke rumah Tuhan. 所以我们要喜喜乐乐的来到主的殿里， Ini sungguh-sungguh bangkit dan hidup. 因为他真的复活了，他活着。 Yang kedua, 第二， kenapa hati kita gembira? 为什么我们的心要喜乐？ Tuhan bukan cuma bangkit dan dia hidup, 他不只是复活活着， dia bisa aja bangkit, hidup, tapi dia sekarang di surga. 他现在也在天堂了。 Lalu kita ditinggalin sendirian. 然后他就放我们在这里， Ya bersyukur sih kita diselamatkan. 我们感谢主，我们蒙他的拯救。 Tapi kan ternyata Alkitab katakan tidak seperti itu. 圣经不是这样说的， Ternyata Tuhan yang sudah bangkit itu 那个已经复活的主， juga mengasihi kita seterusnya. 他也是继续不断的在爱我们。 Dia bukan cuma menebus dosa kita, 他不只是把我们从旧中救赎出来， tapi juga dia mau menyertai kehidupan kita. 他也要与我们同在。 Dan di bagian tadi yang saya ulang berapa kali adalah kita jelas lihat Tuhan mengatakan dia memberikan damai sejahtera. 这里我们看到主说他愿我们平安， Damai sejahtera itu bukan cuma salam biasa. 他说愿我们平安不是一种普通的打招呼的 Tapi 话语， betul-betul damai sejahtera dari Tuhan. 但是真正的主的平安与我们同在 Maka 了。 di Yohanes 14 dikatakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan 所以 kepadamu. 他才说我赐给你们的平安，平安不是世界所能赐的， Damai sejahtera dari Tuhan. 从主来的平安。 Dan Bapak Ibu waktu kita baca tadi di akhir juga setelah dia perlihatkan tangan dan lambungnya itu. 我们也看到，当他最后他的手、他的脚指给门徒们看的时候， Waktu di Injil Yohanes dikatakan murid-murid begitu bersukacita. 圣经说门徒们就很喜乐， Terus mengatakan sekali lagi damai sejahtera bagi kamu. 所以主再次的说愿你们平安， Damai sejahtera yang dari Tuhan buat Song- kamu. 从主来的平安要赐给你们， Tuhan berikan damai sejahtera. 主赐给这个平安。 Damai sejahtera itu dalam Alkitab itu bahasa yang sangat kaya sekali. 圣经里面所说的平安是很丰富的一句话。 Kalau Bapak Ibu baca dalam Perjanjian Lama itu damai sejahtera itu adalah berkat yang paling penuh, paling lengkap itu namanya damai sejahtera. 如果我们看旧约圣经呢，我们知道最大的福就是平安这个福了， Yang disebut Shalom. 就是圣经所说的沙龙平安。 Nah, damai sejahtera itu juga di Perjanjian Baru jelas Tuhan katakan damai sejahtera bagi kamu. 那么在新约里面的平安呢，就是主耶稣所说的愿你们平安。 Damai sejahtera Tuhan berikan yang tidak seperti yang dunia bisa berikan. 主所赐的平安不是以前所赐的那种平 Itu damai 安 sejahtera 的。 itu yang Tuhan berikan itu dari dalam keluar. 主所赐的平安是从里面流露出来的。 Damai sejahtera Tuhan berikan itu 主赐给我们这个平安， tidak dipengaruhi dunia luar. 是不受这个外在的世界的影响的。 Keadaan apapun sekeliling kita, 我们四周围无论怎样， dan serta di dalam itu tidak bisa diambil, 我们内里的平安是不能够被夺去的， tidak bisa dicuri. 不能够被偷去的。 Tuhan taruh di hati kita, 主放在我们的心里， tidak terpengaruh dunia. 不受世界的影响。 Dan damai sejahtera itu juga 这个平安呢， tidak pernah berhenti. 也是不仔细的。 Karena Bapak Ibu masih ingat waktu Natal, 我们记得在这个圣诞节的时候， dikatakan Tuhan adalah Raja Damai. 说主就是平安之王。 Damai sama ya damai sejahtera, Shalom itu sama ya. Ya. 这个平安跟夏隆都是一样的意思。 Jadi Tuhan adalah Raja Damai. 他就是和平之王。 Lalu waktu dia mau naik ke surga, 当他要升天的时 dia 候， pernah mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. 他说：“我与你们同在，直到永远。” Kalau Raja Damai itu bersama kita 如果这个和平之王与我们同在， sampai akhir zaman, 直到这个世界的末了， maka damai sejahtera yang diberikan pada kita, 他所赐给我们的平安， berarti sampai akhir zaman, Bapak sekalian. 也是就到世界的末了才结束 Sampai 的， selamanya, 是永远的， nggak pernah habis. 是不会仔细的。
Maka jadi seorang Kristen 所以我们作为一个基督徒， harusnya hatinya begitu gembira, begitu sukacita. 我们的心应该很喜乐、很高兴的， Karena Tuhan berikan kita damai sejahtera. 因为主给我们的平安， Hidup kita begitu sukacita 我们的生活要很喜乐， dan orang lain bisa melihat. 被人能够看到， Itulah bedanya orang Kristen. 这就是基督徒与别人不同的地 Kira-kira 方。 orang lain lihat hidup kita begitu nggak Bapak sekalian? 现在别人看我们有没有这样？ Orang Kristen ada damai sejahtera nggak? 基督徒有平安吗？ Kita bersyukur Tuhan bangkit 我们感谢主，因为他复活了， dan diberikan kita damai sejahtera. 他给我们平安。 Sampai orang lain bingung, kok orang Kristen kok lain? 别人看了也不明白为什么基督徒是这样的。 Hidup di dunia tetap ada masalah, ada pergumulan. 活在世上当然还是有问题、有挣扎的事的。 Tapi kok orang Kristen kok ada damai sejahtera? 但是基督徒为什么会有平安呢？ Karena Tuhannya bangkit. 因为他的主是复活 Dan 的主， Tuhan berikan damai sejahtera bagi dia. 因为他的主赐给他的平 Itu 安。 harusnya membedakan kita dengan orang yang belum mengenal Tuhan. 这就是我们与还未信主的人的差别。 Nah Bapak Ibu sekalian, apakah itu damai sejahtera dalam kehidupan kita? 那么这个平安有没有在我们的里面？ Maka tadi yang tadi saya katakan di Injil Lukas, maka murid-murid dikatakan mereka sangat bersuka cita. 所以路加记载说，他们非常的高兴， Dan mereka kabarkan itu pada seluruh dunia. 他们向全世界传扬这个信息， Kabar sukacita itu 将这个喜乐的信息传出 bahwa 去。 Tuhan bangkit, 主已经复活了， Tuhan mengasihi manusia, 主爱世人， dan Tuhan berikan damai sejahtera. 主要赐世人平安。 Bapak Ibu sekalian, 主 kita 内 bisa 弟兄 melihat 姐妹， inilah yang merubah kehidupan murid-murid. 这就是改变门徒们的生活了， Hidup mereka berubah. 他们的生命改变了。 Sejak itu Bapak Ibu bisa baca dalam firman Tuhan, hidup mereka terus berubah. 你们可以从圣经里面看到，从这次时候开始，他们就一直在改变中， Jadi berkat dimanapun. 他们到处都成为别人的祝福。 Hati yang gembira 喜乐的心 itu tidak dapat ditahan. 是忍不住的。 Kalau Bapak Ibu begitu bersuka cita, 如果你很喜乐的时候， begitu bergembira, 你在很高兴的时 orang 候， lain bisa lihat kan ya. 被人能够看到的， Orang bisa lihat hidup kita. 人可以看到我们的生活 Lalu 是怎么 damai 样。 sejahtera itu 这个喜乐平安， menular. 所以是会传染的。 Waktu orang lihat hidup kita yang berbeda, 当别人看到我们不一样的生活的时 mereka 候 akan，melihat ada apa ya? 他们会看到这是什么 Oh, 事？ ternyata ada Tuhan Yesus. 原来是有主，他 Itu 们与他 membuat 同 orang 在。 bisa mengenal Tuhan. 这就是使人能够认识主的原 Nah, 因。 bagaimana Bapak Ibu sekalian dengan orang di rumah kita? 那么我们家里的人又怎样呢？ Bisa lihat kita adalah orang Kristen 他们能够看到我们是基督徒吗？ yang sudah percaya Tuhan bangkit, 我们相信已经复活的主， dan mereka bisa lihat juga ada damai sejahtera dalam kehidupan 他 kita 们有没有看到我们生活里面有平安？ yang tidak bisa dibeli dengan apapun. 是钱买不到的平安， Dan mereka saya ingin punya itu. 他们也愿意有这个平安。 Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, 要结束今天的讲道 Bapak。Ibu setiap kali Paskah saya selalu ingat satu lagu, yaitu lagu yang namanya apa? Sebab Dia Hidup. 每一次在复活节的时候，我常常想起一首歌，就是因他活着。 Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian di sini tahu ceritanya nggak Bapak Ibu sekalian ya? 我不知道你们这里知道这首歌的故事吗？ Begitu mengatakan anak Allah Yesus namanya, 就是神的儿子叫做耶稣， menyembuhkan, menyucikan, 他能够医治，能够使人成圣， bahkan mati tebus dosaku, 他死了为赎我的罪。 kubur kosong membuktikan Dia hidup. 空的坟墓证明他是活着的， Sebab Dia hidup ada hari esok. 因他活着，我就有明天； Sebab Dia hidup ku tidak gentar, 因他活着，我不再惧怕， karena ku tahu Dia pegang hari esok. 因为我知道他掌管明天。 Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. 我的生活变得有意义，因为他活着。 Lagu ini bukan cuma dikarang dengan indah, 这首歌不只是很美好的被编写出来， tapi lagu ini lahir dari satu pergumulan iman sang penulisnya. 但是这首歌呢，是作者经过一番的信心挣扎之后才写出来的。 Pengarangnya adalah William Gaither dan Gloria. 他的作者就是 William Gaither 和 Gloria， Dia mengarang lagu kurang lebih dikatakan 600 buah lagu rohani. 他们编写了大概有600多首的这个属灵歌曲。 Mereka memang banyak penyanyi lagu rohani dan mengarang begitu banyak lagu rohani. 他们是属灵歌曲的歌手，他们编写很多的属灵 Tapi 歌 dari 曲。 semua lagu karangan mereka, 但是从他们所编写的这么多的
诗歌当中。 Lagu ini lagu yang paling dikenal oleh orang Kristen hari ini. 这首歌是我们现今的基督徒最知道的歌了， Sebab dia hidup. 因他活着。 Lagu ini sekarang dikatakan waktu itu diceritakan tahun 69. 这首歌呢，说是在1969年 Mereka 写， lagi keadaan hidup yang sangat sulit. 他们正在过一个困苦的生活中。 Jadi mereka punya anak pertama baru umur 4 tahun. 他们的长子呢只有4岁， Anak kedua baru 3 bulan. 第二个孩子呢只有3个月， Baru 3 bulan Gloria mengandung lagi. 那个妻子 Gloria 又在怀孕了。 Bayangkan anak masih kecil gitu ya, 4 tahun, 3 bulan. Sekarang mau ada lagi yang ketiga. 你们想想看，一个只有4岁，一个只有3个月，现在妻子又在怀孕了。 Si William atau Bill ini dikatakan dia baru sembuh sakit. 这个 William 呢，他也刚刚病好。 Dia sakit kalau kita sekarang seperti satu flu yang berat. 他患了一种很严重的这个感冒。 Lalu dia punya saudara perempuannya sangat dekat dengan dia, itu dalam keadaan keluarga sedang pecah mau bercerai. 然后呢，他有一位姐妹跟他很亲近的姐妹正在闹离婚当 Itu 中， sangat mengganggu dia. 很搅扰他的生 Lalu 活 ada。teman dekat yang selama ini melayani bersama. 然后还有一位很亲近的朋友与他一起侍奉， Malah menuduh mereka, dikatakan kamu melayani itu bukan untuk Tuhan tapi untuk memperkaya diri sendiri. 这个朋友呢却诽谤他们说，你们侍奉不是为主，而是为要赚更多的钱。 Jadi si William itu sampai depresi, sampai frustasi, sampai stres sekali. 所以呢，这个 William 呢，他那个时候呢是在很沮丧。 Dunia waktu itu dikatakan juga sedang sulit, Bapak Ibu sekalian. 当时世界也正在困难当中， Ada perang Vietnam. 有越南战争。 Lalu sekeliling mereka itu banyak pemain narkoba, rasialisme itu banyak. 他们的周围呢有很多这个贩毒的，还有很多这个种族歧视的事情发生。 Lalu waktu itu juga dikatakan orang lagi banyak meragukan Tuhan. 还有当时的人呢，也很多在怀疑主， Jangan-jangan Tuhan sudah mati. 觉得主死了。 Jadi berat sekali saat itu mereka. 所以当时他们面对的情况是很严 Saat 重 susah 的。 seperti itu ada teman yang kunjungi mereka, doakan mereka. 当时呢，就有一个朋友来拜访他们，为他们祷告。 Singkat cerita kemudian mereka kembali bangkit. 长话短说呢，他们就这样的在复兴起来。 Apa yang membuat mereka kembali bangkit? 为什么让他们再复兴起来呢？ Mereka ingat kembali Tuhan Yesus Tuhan yang bangkit. 因为他们想起了主是复活的主。 Ya, dunia bisa susah, 世界可以困难， tapi Tuhan Yesus bangkit. 但是主复活了， Maka dia mengarang lagu ini. 所以他才写这首 Karena dia 诗。 hidup, 因为他活着， ada hari esok. 我就有明天； Karena dia hidup, 因他活着， aku berani menghadapi hari esok. 我敢面对明天。 Aku tidak takut 我不怕， karena Tuhan memegang hari esok. 因为主掌管明天。 Tuhan memegang masa depanku. 主掌管我的未来。 Dan hidup ini dikatakan berarti. 这个生命呢就有价值了。 Hidup ini layak untuk dijalani, dihidupi 这个生活呢应该走下去的， karena dia hidup. 因他活着。 Itu lagu yang sangat jadi berkat buat kita hari ini. 这是对我们来说是一个很有祝福的歌词。 Sebab dia hidup, 因他活着， maka kita berani menghadapi hari depan kita. 所以我们才敢于面对我们的明 Maka 天 dengan。hati yang gembira, 所以我们有喜乐的心， dengan penuh sukacita, 我们充满喜乐， damai sejahtera, 充满平安， ada Tuhan bersama kita. 有主与我们同 Maka Bapak 在 Ibu。sekalian, bagaimana kehidupan kita hari ini? 那么我们今天的生活是怎样的呢？ Rangkaian Paskah diakhiri mungkin bulan ini, bulan depan mungkin mulai bulan Mei ya, baru lagi. 我们的一系列的复活节的节目呢，可能就结束了，因为下个月5月又有新的节目了。 Tapi Bapak Ibu jangan kita lupakan adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. 但是我们不要忘记，我们的主是复活的主， Dan dia hidup selamanya. 他是永远活着 Dia 的， berikan kita damai sejahtera. 他会给我们平安。 Maka hidup kita 在我们的生命中， sebagai anak Tuhan, 我们做主的儿女的， sebagai orang Kristen, 做基督徒的， harusnya punya hati yang gembira. 我们应该有一颗喜乐的 Hati 心， yang penuh damai sejahtera. 充满平安的心。 Dan kita siap menghadapi masalah apapun bersama Tuhan. 我们要与主来一起面对任何的 Kalau 问 kita bisa 题。 beritakan itu kepada orang lain. 我们可以向别人诉说我们的 Mulai 经 dari 验， keluarga kita, 跟我们的家人、 teman-teman kita, 我们的朋友、 orang-orang yang kita kenal, 我们所认识的 mereka 人， bisa melihat 他们可以看到， benar Tuhanmu hidup.
你的主是真的复活的主 akhirnya，mereka pun datang pada Tuhan. 他们就会来到主的面前。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan, tilik setiap kami masing-masing. 主啊，你检查我们每个人的心， Tuhan tahu seluruh hidup kami. 你知道我们的全人生， Tuhan tahu berapa lama kami menjadi seorang Kristen. 你知道我们做基督徒多久了。 Ampuni Tuhan kalau kadang-kadang kami lupa bahwa Tuhan Yesus yang kami percaya adalah Tuhan yang bangkit. 主啊，求你饶恕我们，若是我们不相信主，你是复活的主， Tuhan yang penuh kuasa, maha kuasa. 是蛮有能力的主， Tidak ada apapun yang membatasi Tuhan. 没有任何事能够限制你。 Dan Kau Tuhan yang bangkit, 你是复活的主， Kau juga berikan kami damai sejahtera. 你也赐给我们平安。 Kami rindu Tuhan itu sungguh-sungguh jadi bagian hidup kami. 我们渴慕，这是我们生活里的一部分。 Tuhan Yesus yang berikan damai sejahtera dalam hati kami. 你将平安赐在我们的心里， Sehingga di tengah dunia yang sulit, 是我们在这个困苦的世界中， kami tahu kami tidak sendirian. 我们知道我们不是孤独的， Ada Tuhan yang bersama kami. 有主你与我们同在。 Sehingga kami dapat menang menghadapi segala masalah yang harus kami 我们 hadapi. 面对所有的问题，我们都能够得胜， Kami tahu ada pertolongan dari Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. 因为有从你来永不止息的帮助， Karena Tuhan mengasihi kami. 因为主你爱我们。 Sehingga biar Tuhan pakai hidup kami 求主使用我们的生命， menjadi hidup yang berarti, 成为一个有用的生命， yang bahkan menjadi berkat bagi sesama kami. 成为别人祝福的生命， Sehingga orang lain pun boleh melihat 使别人也能够看到 bahwa Tuhan Yesus adalah hidup 主耶稣是活的主， dan itu nyata dalam hidup kami. 而且很明显的活在我们的 Dan 生 kami 命 kalau 里。 datang kepada Tuhan 我们来到主你面 dan 前， menemukan juga keselamatan di dalam Tuhan Yesus. 他们也能够在主里得到救恩。 Tuhan pilih kami masing-masing 主啊，检查我们每个人， sesuai dengan kebutuhan kami. 按照我们的需要， Kami bersyukur, 我们这样祷告， berdoa 我们谢恩， dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉主耶稣的名， Tuhan yang sudah bangkit 已经复活的主， dan mengasihi kami 爱 sampai 我们的 selamanya. 主，永远爱我们的主。 Amin. 阿门。